Satu perniagaan yang kita buat dengan Allah tak akan rugi. Kita pun sama kalau kita di sini adalah orang yang tajir, orang yang peniaga contohnya. Pastinya kita berniaga, kita nakkan keuntungan. Tak ada orang nak berniaga nak rugi. Siapa orang berniaga ni? Sajalah saya nak bagi saya rugi kata dia. Itu tak betul tu. Orang yang berniaga mesti dia nak untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dihormati mengursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun dalam rumah Allah. Dan ini juga merupakan pilihan daripada Allah. Sesibuk-sibuk kita mengejar keduniaan, ya Allah pilih kita untuk berehat sekejap di dalam majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Dan saya kira pastinya kuliah-kuliah, ceramah-ceramah ini dapat meredakan kerinduan kita sekian lama. Sebab biasa tengok dalam handphone saja, kan? Live online yang jadi peningnya penceramah lah, cakap tu seorang tak ada orang di depan. Jadi dah dapat balik kita berhimpun. Ala kulli hal, itu satu kenikmatan yang Allah berikan menerusi majlis-majlis ilmu. Sebab itu majlis ilmu ini dicari oleh para malaikat untuk dibentangkan sayapnya, iaitu dengan menurunkan rahmat daripada Allah. Sebab itu bila sebut rahmat itu mana tenang kita, terus seronok duduk dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan saya kira semua tempat berhenti isyak lah. Okay, insyaAllah kita pun sama, isyak kita berhenti mengikut SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat memberikan manfaat pada kita insyaAllah. Malam ni insyaAllah saya nak bawakan, kongsikan dengan kita semua beberapa ayat Al-Quran. Ini kalau tuan-tuan ada Quran, boleh tengok sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran. Sebab itu tujuan Allah turunkan Quran, bukan baca saja tapi tadabbur, tengok ayat dia. Ini mengenai surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir, Fatir ni makna Al-Khaliq lah, pencipta. Fatir ni juga pencipta. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ini surah Fatir, ada nama disebutkan surah Fatir. Ayat yang ke-29 dan kalau sempat ke-30. 29 tu yang utamalah, 30 tu sekadar dia punya pelengkap ayat tu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ayat ini ada beberapa golongan yang Allah sebut mereka ini membuat perniagaan dengan Allah. Tijarah. Tijarah ni makna perniagaan. Maknanya perniagaan yang tidak akan rugi. Tijaratan ataupun tijarah lan tabur. Satu perniagaan yang kita buat dengan Allah tak akan rugi. Kita pun sama kalau kita di sini adalah orang yang tajir, orang yang peniaga contohnya. Pastinya kita berniaga, kita nakkan keuntungan.
Tak ada orang nak berniaga nak rugi. Siapa awak berniaga ni? Sajalah saya nak bagi saya rugi, kata dia. Itu tak betul tu. Orang yang berniaga mesti dia nak untung. Sirah Abdul Rahman bin Auf daripada Mekah ke Madinah, sehelai sepinggang, tak ada apa-apa. Jadi Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Abdul Rahman bin Auf dan Ansar Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ni kaya. Jadi dia nak bagi kepada Abdul Rahman bin Auf harta dia. Nah, sebahagian daripada harta aku, wahai saudaraku Abdul Rahman bin Auf, ambillah. Dan aku, dalam riwayat sebut ada 2 orang isteri Sa'ad ibn Rabi'. Ada kata 4 orang isteri. Aku ada 2 orang isteri, pilih salah satu. Aku akan ceraikan dia dan tunggu eddahnya habis, boleh kahwin. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku tak mau. Semoga Allah merahmati harta kamu dan juga ahli keluarga kamu. Aku tak berhajat pada ini semua. Ambil balik. Tetapi kata Abdul Rahman bin Auf, dulluni ala suq. Tunjukkan aku dekat mana pasar. Apa tujuan? Niaga. Bermaksud Muhajirin, tentu kalau nak kenal Muhajirin dengan Ansar. Sahabat Nabi ada Muhajirin, ada Ansar. Orang Muhajirin, dia punya kelebihan pandai berniaga. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Itu bukti bahawa orang-orang Quraisy, ini Muhajirin, mereka suka berdagang, makna suka berniaga. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Beza dengan orang Ansar. Orang Ansar ni dia asal Madinah. Dia bukan tak reti berniaga, sebab waktu tu Madinah ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Bukan tak pandai, cuma Yahudi ni cerdik sikit dalam bab berniaga. Cuma orang yang dipanggil sebagai Ansar ni, kelebihan dia pandai bercucuk tanam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada sahabat-sahabat Ansar, mereka ada ladang-ladang yang kebun-kebun yang besar. Contohnya Abu Talhah Al-Ansari. Dia ada kebun, dipanggil Bi'ruha. Satu perigi dalam kebun tu. Besar. Dia ada kebun yang lain banyak. Jadi kalau nak tahu beza antara Muhajirin dan Ansar, Muhajirin ni dia orang yang berniaga, Ansar ni orang yang bercucuk tanam. Jadi kata Abdul Rahman bin Auf, dulluni ala suq. Tunjukkan aku dekat mana pasar aku nak berniaga. Yang mana Abdul Rahman bin Auf tadi datang dalam keadaan sehelai sepinggang, tak ada apa-apa. Akhirnya sampai ke Madinah, dia berniaga menjadi kaya semula. Dan menjadi orang yang antara paling kaya di Madinah dan boleh mengalahkan ekonomi-ekonomi Yahudi yang ada pada ketika. Dia pergi beli balik kedai-kedai yang ada orang Yahudi. Hancur ekonomi Yahudi. Dia naik. Satu kata Nabi SAW, kalaulah Abdul Rahman bin Auf ini diangkat batu, bawah batu tu boleh jadi emas. Maksudnya bukanlah magic. Maksudnya cerdiknya Abdul Rahman bin Auf ni, dia boleh hasilkan sesuatu daripada batu tu. Cerdiklah. Itu muamalah kita dalam dunia, perniagaan kita sesama manusia. Tetapi yang Allah sebut dalam Al-Quran ni, surah Fatir, tijarah lan tabur, perniagaan yang takkan ada kerugian. Ini perniagaan dengan Allah. Dan bukannya bermodalkan duit. Jangan pula tanya saya, berapa modal Ustaz nak buka berniaga ni? Tak payah. Duit simpan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, modal untuk nak bermuamalah ataupun nak berniaga dengan Allah ini hanya umur saja. Umur yang Allah bagi itu merupakan modal. Jadi Allah bagi umur pada kita, maka kita nak buat perniagaan dengan Allah. Dan kita akan tengok apa yang dimaksudkan oleh ada yang disebutkan mufassirin dalam kitab-kitab tafsirnya, apa yang dimaksudkan sebagai perniagaan yang tak rugi ini. Baik, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Fatir ayat yang ke-29 dan 30, insya-Allah kita baca dulu, kemudian kita tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, kalau tuan-tuan boleh ikut, kita ikut sama-sama. Okey, bismillah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Surah Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca ayat ataupun membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya ini golongan yang pertama, orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang membacakan kitab Allah, orang-orang yang membacakan Al-Quran. Dan ulama mufassirin menyebutkan di sini bukanlah sahaja membaca. Kalau sebut tentang Al-Quran, ya pasti ada tiga. Yang pertama baca, yang kedua tadabbur, yakni memahami makna ataupun melihat maknanya, dan ketiga amal dengan makna-makna ayat Al-Quran. Tiga-tiga ni dia mesti berkaitan dengan Al-Quran. Baca ini pun kita dah dapat banyak kelebihan dah. Sebab itu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari akhirat untuk menjadi syafaat li ashabi, kepada sahabat dia, mana kepada orang yang rapat dengan dia. Sahabat ni maksudnya li ashabi ni maksudnya dia yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kita sentiasa dekat dengan Al-Quran, mana tiap-tiap hari kita tak tinggal Al-Quran, esok dia datang bagi syafaat pada kita. Di akhirat besok siapa nak bagi syafaat? Mak ayah kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari habis semua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah dalam surah Abasa. Allah sebut pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari daripada mak dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari daripada isteri dan anaknya. Dan manusia pada ketika itu dia tak mampu nak uruskan diri dia pun, tak mampu nak uruskan, sibuk dengan urusan masing-masing. Macam mana aku, macam mana aku. Sebab bila kita bangkit saja besok, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, dalam surah Yasin. Bangun je tiba-tiba kita kata ya wailana, habislah aku, habislah kami. Dalam kitab tafsir juga menyebutkan bahawa yang sebut ni adalah orang-orang yang kufur pada Allah. Tapi kita jangan rasa selesa lah. Ustaz, saya Islam Ustaz, bangun-bangun mesti suka punya. Ya, boleh rasa begitu, tapi dalam masa yang sama kena rasa juga, kalaulah bangun jadi macam tu, apa jadi? Sebab tu bila kita rasa macam ni, kalau kita rasa, kalau aku bangun besok sebut macam ni, kita punya kehidupan ni, graf dia punya ibadat akan naik. Naik. Sebab kita bimbang, aku tak nak sebut ya wailana bila bangun besok. Sebab sebutan dalam surah Yasin tu, bila mana dibangkitkan di dalam kubur, bangkit nak pergi ke yaumul mahsyar, kita pun sebut ya wailana, matilah kami, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa pula yang bangkitkan kami daripada tempat kami rehat? Rehatlah maksudnya kubur lah. Maksudnya daripada kubur bangun.
Yang dulunya kami tak percaya pada hari akhir, hari ini jadi betul. Ada sungguh. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, "Mab'atsana min marqadin hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Ini baru orang-orang yang beriman sebut. Ada juga riwayat mengatakan bahawa yang sebut ni adalah malaikat. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Mana Allah nak balas kebaikan pada orang-orang yang taat pada Allah. Allah nak balaskan keburukan, azab kepada orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi siapa yang nak bagi syafaat pada kita? Nafsi tak mampu kita. Nabi boleh bagi syafaat. Itu salah satunya lah. Yang boleh bagi syafaat pada kita ialah Nabi. Antara nak dapatkan syafaat mudah tuan-tuan, kongsi kita sama-sama malam. Nak dapat syafaat mudah, dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi, siapa yang dengar azan, kumandang azan, maka jawab azan. Jawablah seperti mana. Saya ingat ada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang mengajar bab fiqh, masuk bab azan dia akan sebut hadis ni. Bila mana dengar azan, maka jawab azan. Summa, kemudian kata Nabi, habis jawab azan sampai la ilaha illallah, kemudian kita selawat ke atas Nabi. Selawatlah paling-paling ringkas pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak Sayyidina boleh, tak nak pun boleh. Tapi bagusnya tambahlah Sayyidina itu sebagai penghormatan kita kepada Nabi. Setelah daripada kita selawat ke atas Nabi, kemudian kata Nabi, maka mintalah pada Allah supaya aku ditempatkan di satu tempat dalam syurga namanya wasilah. Mana wasilah tu? Nak minta macam mana? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Itu kita minta wasilah. Supaya Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tempat yang boleh diduduk oleh manusia pada tempat tu, wasilah tu seorang saja daripada hamba Allah. Kata Nabi, aku mengharapkan sungguh tempat tu adalah tempat aku. Kita ni kalau fikir elok-elok, siapa punya tempat rasanya? Takkan kita tak? Saya ingat saya nak lah, jangan harap tuan. Kita pun solat punya lambat. Kita punya solat adalah tak khusyuk. Pastinya itu untuk Nabi. Tetapi Nabi buka jalan kepada umat dia. Tolong minta pada Allah supaya aku diberikan kedudukan besok maqam mahmudah, makam yang terpuji yang boleh duduk dalam syurga Allah, satu tempat nama dia wasilah. Siapa yang doakan pada Allah untuk aku dapatkan wasilah, maka bagi dia syafaat aku. Ini Nabi punya syafaat. Tu je, 3 tu je buat. Dengar azan, jawab, kemudian selawat ke atas Nabi. Paling bagus selawat Ibrahimiyah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu paling terbaik selawat Ibrahim. Cuma jangan tambahlah assalamualaikum, itu nanti orang kata semayang pula. Cukup sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Paling-paling sikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan doa wasilah tadi selepas daripada azan. 3 ni Nabi kata dia pasti akan dapat syafaat daripada aku. Nabi boleh bagi syafaat. Dan satu lagi syafaat kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran boleh datang bagi syafaat pada kita. Mana kata Nabi, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya bila kita baca Al-Quran, Quran tu besok akan datang di hari akhirat untuk memberikan syafaat pada kita. Tuan-tuan tahu bila kita buka Quran, baca Quran, tengok Quran, pahalanya banyak. Jangan kata baca, tengok je pun dah dapat pahala. Tengok ayat Quran tu kan, tengok mata kita ni, tengok ayat Quran, pahala banyak. Cuma jangan buat modal lah lepas ni. Pagi-pagi lepas subuh duk tengok, isi tanya, tak ngaji bang? Tengok pun dapat pahala kata dia. Itu pemalas nama dia. Baca tuan-tuan, bila kita baca, tengok dapat pahala, baca dapat pahala. Bila baca ni lagi banyak pahala. Tapi saya baca merangkak. Subhanallah. Kalau baca merangkak, dia dapat ajrani, 2 pahala. 1 pahala dengan sebab dia merangkak-rangkak tadi. Wa yatata'u fihi. Bila dia baca wal 1 pahala. 1 pahala lagi dengan keinginan dia, sebab kepayahan dia nak mengaji Quran tu, dia dapat pahala, 2 pahala. Maknanya orang yang merangkak-rangkak dapat banyak pahala Ustaz? Banyak pahala. Kalau orang yang pandai baca Quran, lagi banyak pahala.
Nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah. Maka kata Nabi falahu ajru bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. Pahala dia akan dapat daripada satu huruf itu dapat satu pahala, dan satu pahala itu digandakan oleh Allah dengan 10 kali ganda. Satu huruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tapi aku kata walakin aqul alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi aku kata alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. 30 dah. Sebut alif lam mim saja. Ni pun orang buat modal juga lepas ni kan. Yasin. Sadaqallah azim. Hai, kejapnya bang. 20 pahala tahu. Ni orang yang pergi kira dengan Allah ni susah nak dapat. Jangan kira. Pahala ni tak boleh kira. Kalau dikira malas nanti. Pergi ke Mekah duk kira berapa hari. Saya duk Mekah 7 hari. 7 satu hari, satu waktu 100,000. Dia kira gitu. 5 waktu 500,000. 2 hari 1 juta. Ya Allah, jutawan saya. Dia kira begitu. Balik tu yang buat banyak dosa. Apa nak risau Ustaz? Saya duduk sana berapa juta saya dapat pahala. Kalau kira macam tu, graf kita daripada ibadat tinggi tadi menurun jatuh. Satu tak boleh bagi kira dengan Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka dia dapat banyak pahala. Jadi baca dulu, sebab itu disebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, bukan sekadar baca, tapi dia mesti tadabbur. Tadabbur makna apa? Ni, yang kita tengah buat ni tadabbur lah ni. Kita tengok makna dia. Sebab tujuan Quran Allah turunkan untuk itu. Kenapa tak mau baca Al-Quran? Kenapa tak mau tadabbur Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Surah Muhammad. Apakah mereka ini tak mau mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun hatinya tu terkunci. Tak mau menengok. Kadang baca dah bagus, baca. Kita takut apa enggak? Saya ingat saya dah sebut sini dulu lama dah. Tak apa, ingat balik. Bila kita baca Quran, baca dia punya ayat Al-Quran, tapi tak memahami makna, kita risau bila kita keluar besok daripada kehidupan kita. Kita duk langgar apa yang kita baca. Kita baca surah Al-Hujurat. Pastinya kalau orang yang nak khatam Quran, pasti dia lalu semua ayat. Surah Al-Hujurat. Ayat ke-12 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu katsiran minaz zann. Jauhkan kamu daripada sangkaan buruk. Inna ba'da zanni ism. Sesungguhnya zan itu, sangkaan buruk itu, sebahagiannya dosa. Wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari aib manusia. Wala yaghdab ba'dukum ba'da. Dan jangan kamu mengumpat sebahagian kamu yang lain. Kita lalu kan ayat ni. Habis baca Quran, senang dia dekat luar tu dia mengumpat orang. Apa benda lah ustaz ni ceramah dia dekat luar. Padahal dia baca dah ayat tu bagi tadi. Tapi dia mengumpat. Kita takut kita termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam surah Luqman. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Na'udzubillah min dzalik. Allah kata bila mana dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, walla mustakbiran, dia berpaling dan ingkar dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Seolah-olah dia tak pernah dengar. Ya ke ada dalam Quran? Sebab apa dia kata ya ke? Sebab tak nak tadabbur. Orang kata, dekat mana dalam Al-Quran yang ada sebut tutup pakai tudung untuk perempuan? Ada ke tak ada? Ada. Tapi kenapa dia kata, mana ada dalam Quran suruh kita pakai tudung? Sebab dia tak tadabbur. Cuba tengok. Dalam surah An-Nur ada ayat ke-31. Dalam surah Al-Ahzab ada ayat ke-59. Itu dalil. Tapi kita tak tengok. Duk tengok, duk baca je tak faham makna. Macam mana kita nak tahu? Baca dah tapi duk ingkar. Takut masuk dalam golongan ini. Kata Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim. Berikan khabar gembira kepada dia tentang azab yang pedih. Pasal apa khabar gembira pula? Ini dia punya uslub gaya bahasa Al-Quran. Seolah-olah Allah nak persandakan, seolah-olah Allah nak bagi dia, rasakan. Maksudnya begitulah dalam keadaan
Kau engkar dulu. Sekarang ni aku berikan kau khabar gembira buat engkau. Bergembiralah engkau dalam neraka. Gitulah dia. Maksudnya nak menjatuhkan orang-orang yang ingkar pada Allah. Tu kena tadabbur Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan ketiganya, amal Al-Quran. Amal Al-Quran ini yang disebutkan oleh kitab ni, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tentang ayat innal ladzina yatluna kitab Allah yattabi'unahu fi awamirihi fayamtasilunaha. Maknanya dalam keadaan kita mengikut apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan patuh dengan perintah Allah. Allah suruh apa? Allah suruh kita bangun solat, Allah suruh kita bayar zakat, Allah suruh kita berpuasa, taat, semua taat. Perintah Allah tu buat. Dan kata pengarang kitab kita Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, nawahi fayatrukunaha, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maka tinggalkan. Allah sebut ayat tadi surah Al-Hujurat, Allah sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Minum arak, judi, ansab, azlam ni sembah berhala, mengundi nasib, ni semua adalah najis. Itu semua daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Semua larangan lah ni. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ni satu benda yang kadang kita terlepas buat. Surah An-Nur, ada ayat ke-27 tak silap. Ayat ke-27. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu hatta tasta'nisu, sehingga kamu dapat izin. Ini semua larangan. Alasan saya dengan dia dah macam adik-beradik, tapi bukan adik-beradik. Jiran sebelah aja. Kan ayat ni insya-Allah nanti satu hari nanti kita akan bawa lah. Ayat tu dia sambung 27, 28, 29. Tapi ada waktu-waktu kita boleh masuk tak Ustaz? Adalah keadaan mudarat, rumah terbakar contohnya. Tak masuk. Awak tak nak tolong? Saya belum dapat izin lagi. Jadi ini tak payah izin dah terbakar, masuk terus, selamatkan orang. Dia menung tengok kat luar tu. Mati orang dalam tu nanti. Yang ini boleh masuk sebab dia ada kemudaratan. Jadi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran maka tinggalkan. Jangan buat larangan. Maksudnya jangan kita langgar perintah Allah. Wa fi akhbarihi, dan apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, fayusaddiquna wa ya'taqiduna, maka mesti kita benarkan dia, mengakui, dan kita mesti yakin dengan apa yang Allah sebut. Walaupun tak berlaku lagi, tak berlaku. Akhirat tak berlaku lagi. Ya, bila berlakunya kegemparan, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, surah Al-Hajj. Berlakunya hari akhirat itu satu gempar yang sangat dahsyat. Sehingga kata Allah, bila mana orang yang perempuan, wanita yang menyusukan anaknya, dia lepaskan anaknya sebab terbeliak biji mata dia tengok, kiamat tu berlaku. Yang mana ibu-ibu sedang mengandungkan anak dia, gugur anak dia, punya takut lah. Itu dahsyatnya kiamat. Dan ketika itu kata Allah, manusia ini mabuk, tetapi itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ayat-ayat yang diceritakan oleh Allah tentang akhirat. Dah berlaku belum? Belum. Kiamat ni tak berlaku lagi. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunu an-nas, manusia ni dia lari bertebaran, tak tahu nak pergi mana. Sebab itu bila mana kata Allah dalam surah Al-Qiyamah kan, yus'aluna yaumal qiyamah, yus'aluna yaumal qiyamah. Bila orang mereka bertanya tentang hari akhirat, fa idza bariqal basar, kata Allah, berlakunya hari kiamat itu mata kita menjadi terbeliak. Dan ketika itu bulan menghilangkan dia punya cahaya, sebab bulan ni bukan dia bercahaya. Bulan ni dapat cahaya daripada matahari. Wa jumi'asy syamsi wal qamar, dan dihimpunkan atau bersambung, bersatunya bulan dan matahari. Ketika itu manusia tanya,
Kemana kita nak lari ni? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kita nak pergi mana ni yang Allah sebut tu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsuth. Lari bertebaran, tak tahu nak pergi mana. Dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mana kita nak pergi ni? Kalla la wazar. Tak ada tempat lagi boleh lari. Dan kepada Allah sahajalah yang kita boleh lari, tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini dalam tafsirnya tentang ayat ini, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, perintahnya kita ikut, larangannya kita tinggalkan, apa yang dikhabarkan mengenai bab-bab akidah ini, hari akhirat, syurga, neraka, itu lagi panjanglah kalau kita cerita bab syurga, neraka. Yakin, fayusaddiqunaha, masa kena benarkan dia, wa ya'taqidunaha, kena yakin dengan ayat Allah. Jadi ini tiga benda yang disebutkan oleh Allah innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah ataupun Al-Quran, wa aqamus salat, dan orang yang mendirikan salat. Ini pastilah tuan-tuan, kalau kita baca Quran tak sembahyang pun tak ada guna. Sembahyang ni antara yang paling awal yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Awal-awal yang akan dihisab esok oleh Allah tentang hambanya apa dia? Salat. Salat dia bagus. Salat dia macam mana? Salatnya ada, wahai Allah, malaikat kata, malaikat report. Tapi ada compang-camping sikitlah sebab ada yang tak khusyuk, ada yang lewat, takhirus salah, lewatkan salat, kadang tertidur, terlajak, subuh pukul 8.30. Tapi dia solat juga, dia berusaha. Ada. Tapi Allah kata cuba tengok yang sunat-sunat dia boleh tampung. Okey, tampung. Ambil tak yang sunat-sunat lain? Ambil, tampung. Tapi kalau solat tak ada, wahai Allah, hamba engkau ni tak ada solat. Tak payah tengok dah amalan-amalan lain. Tak ada solat je, humban terus dalam neraka. Na'udzubillah. Beza kita dengan orang kafir, solat je. Kita orang Islam kena solat, orang kafir tak perlu solat. Pasal dia kafir. Sebab itu dia buat baik macam mana pun, pahala tak dapat. Tapi Allah zalim ke? Tak zalim. Orang yang bukan Islam, dia buat kebaikan, bukan maksud Allah tinggalkan dia, dia tak dapat pahala, tapi Allah ganti lain. Sebab Allah ni adalah Ar-Rahman. Allah ni sifatnya Maha Pemurah. Orang-orang yang Allah buat, orang-orang yang dia buat kebaikan, Allah bagi dia kebaikan. Allah bagi dia kekayaan. Cristiano Ronaldo ni. Cristiano Ronaldo kan, pemain bola. Kaya kan, dia tolong Palestin, dia tolong orang susah. Berapa juta dia bagi tu. Tapi dia tak masuk Islam, dia bukan Islam. Allah tak catat pahala untuk dia. Tapi cuba tengok rezeki dia Allah bagi. Subhanallah. Orang kira tuan, dia punya gaji dululah saya nak tengok dia ni. 2 hari saja dia main bola, 1 hari dia main bola dapat 500,000. 500,000 1 hari main bola, gaji dia. 2 hari 1 juta. Kita 60 tahun main bola RM10 tak dapat. Itu beza kemahiran. Kita tak ada kemahiran. Kita kalau ada kemahiran, itu Allah bagi kemahiran. Tapi nak sebutkan bahawa dia bukan orang Islam, tapi Allah tak catat pahala untuk dia. Tapi macam mana kalau dia, sebab itu dalam keadaan ini dia dipanggil sebagai hidayah. Baik macam mana pun kalau dia mati dalam keadaan dia bukan Islam, tempatnya di dalam neraka. Maka tak adil lah Allah macam tu. Ni bab akidah ni kena bincang. Tak adil lah Ustaz. Adil lah pasal dia dah diseru semua satu dunia ni, dia tahu dah tentang adanya Islam. Yang Allah takkan hisab bila mana Allah tidak hantar Rasul pada sesuatu umat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat ke-15. Allah takkan azab orang-orang umat-umat ini sehingga Allah menghantar satu Rasul pada umat itu. Kita ni ada Rasul. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan dia takkan tak tahu Islam tu betul. Kalau tidak macam mana dia tahu Palestin tu agama apa? Kan? Itu semua saudara kita di Palestin dia tahu. Dia tahu Islam, cuma hidayah Allah tak bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki, bukan manusia. Itu bukan urusan kita lah. Tuan jangan fikir pula, oh kesianlah dia. Jangan fikir orang, fikir kita ni dulu. Kita ni lepas tak lepas besok. Jadi orang yang mendirikan solat itu, dia mesti dalam keadaan jaga solat dia. Hafizu ala salawat. Jaga solat dia. Jaga daripada sudut
syarat sahnya, rukunnya, khusyuknya. Bila kita rasa kita dapat kekhusyukan, kita akan dapat kemanisan dalam ibadah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang dalam salatnya dia khusyuk. Kenapa kita rasa tak best dalam salat kita? Rasa cukuplah kita buat fardu je lah, sunat tak. Pasal tak rasa best tu, tak rasa khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dari kesabaran dan juga salat. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Salat ni berat. Tapi Allah sambung illa 'alal khashi'in, melainkan orang yang khusyuk dia tak rasa berat. Sebab itu ulama dulu dia boleh semayang ratusan rakaat. Semayang malam lah. Semayang fardu 5 waktu tu je. Semayang malam ratusan, lepas semayang, lepas semayang, lepas semayang. Kita kurang kalau boleh 2 pun dah kira syukur tu. Kan? Kurang 2 pun cukup lah tu. Dapat jugalah kita dapat buat qiyamul lail. Tapi bila kita dah dapat khusyuk, dapat rasa kemanisan, halawatul ibadah, maka di situ kita akan rasa nak solat lagi, nak solat lagi, nak solat lagi. Wa aqamus salah, ini orang-orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu, kata Allah. Orang yang ketiga ni sambungan dia lah, dia mesti tiga-tiga ni dia buat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, di mana Allah bagi harta pada dia, rezeki pada dia, dia keluarkan harta. Untuk siapa ini? Yang paling awal ni. Kadang-kadang kita kena tahu siapa dulu yang kita kena tolong. An-nafaqatu 'alal maqarib, maknanya dalam keadaan an-nafaqatu 'alal aqarib. Nafkah yang nak disampaikan awal-awal ataupun aulanya, utamanya pada kaum kerabat. Kaum kerabat tu paling aula untuk kita nak bantu dia. Dalilnya Ustaz? Dalilnya ketika mana Abu Talhah Al-Ansari dia nak infakkan kebun yang tadi saya sebut tu, Bi'ruha tadi. Sebab turun ayat surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira sebagai kebaikan sehingga apa yang engkau infakkan itu dengan harta yang paling kau sayang. Oh, sahabat-sahabat ni kalau dia dapat dengar ayat ni, dia beriman kuat kan? Dia tak kira lagi dah harta-harta. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak infakkan harta aku ni fi sabilillah. Kata Nabi, ada lebih baiknya kalau kamu infakkan kepada al-aqrabin, kepada kaum kerabat kamu. Mana yang paling aulanya kita nak bantu, nak tolong ialah dengan kaum kerabat. Tetapi hukum itu bertukar. Bila bertukar? Bila mana ada orang yang lebih susah di hadapan kita sekarang. Ada orang susah tak makan, melarat, merempat. Dia pun minta, cik tolong saya. Daripada bagi kau, baik aku bagi kaum kerabat aku. Tak, waktu ni yang paling aula dia. Waktu ni yang paling utama nak kena tolong dia. Pasal apa? Pasal dia tengah susah waktu ni. Tapi yang paling aula tadi yang Ustaz sebut aqarib tadi, ialah bila mana kita nak buat pilihan. Siapa aku nak tolong ni? Orang ni ke orang ni? Siapa yang dekat dengan kita? Kaum kerabat. Kaum kerabat dulu tolong. Sebab ada pilihan. Tapi dia tak ada pilihan di depan kita. Maka dia lebih aula. Lepas tu barulah masakin. Lepas tu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang dalam keadaan susah semuanya. Itulah mesti kita tolong. Wal yatama, orang-orang yatim dan selain daripada itu. Dan nak infakkan harta ini Allah sebut sirran wa alaniyah. Bagilah infakkan harta secara sembunyi maupun terang-terangan. Ni dalil boleh menunjukkan bahawa nak infakkan harta secara terang-terangan pun boleh. Tapi Quran, kalau tuan-tuan tengok, Allah sebut yang mana dulu itu lebih afdal. Allah sebut sirran dulu, baru wa'alaniyah. Allah sebut sembunyikan dulu. Kamu punya infak, baru terang-terangan. Bermaksud, afdalnya sembunyikan. Tapi kalau dia nak terang-terangan, boleh tak? Boleh. Cuma kita orang manusia yang tengok, tak boleh hukum dia. Sebab itu kerja Allah. Tu tunjuk, tu nak menunjuk riak lah tu harta. La ilaha illallah. Macam mana kita boleh tahu pula dia riak? Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia sebutkan orang yang menginfakkan harta secara terang-terangan boleh jadi dengan niat nak mengajak orang semua tolong dia. Ni ada orang susah pun ni, meh tolong. Niatnya begitu, kita tak tahu niat dia. Alah Ustaz, kalau dah menunjuk tu bukan riak namanya. Memanglah riak. Tapi yang tahu riak ataupun tidak, hati kita ni saja yang tengah buat.
Tuan-tuan tahu saya tengah riak ataupun tidak? Saya pun tak tahu tuan-tuan riak ke tidak. Sebab saya tak duduk dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak duduk dalam hati saya. Ustaz ni mengajar riak lah ni. La ilaha illallah. Macam mana pula kita tahu kita boleh riak ataupun tidak? Kita yang belajar bab riak, takabur, ujub, hasad, marah, semua ni adalah untuk menghukum diri sendiri, bukan untuk hukum orang. Itu belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf, dia hukum diri dia, bukan hukum orang. Sebab itu kata Allah, sirran itu pun bagus, wa alaniyatan itu pun bagus. Boleh pilih dua, tapi afdalnya adalah sirran. Kenapa? Sebab dia duduk esok dalam 7 naungan arasy Allah. Dan Allah sebut khabar bagi inna tadi, innal ladzina yatluna, inna ni ada khabar dia. Apa dia? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tiga-tiga ini, bukan 3 orang ni, tiga-tiga yang buat amalan ini, mereka mengharapkan perniagaan daripada Allah Subhanahu wa taala lan tabur, yakni tidak akan rugi. Apa maksud tidak akan rugi? Tahsil, yakni sawabut ta'ah. Sawabit ta'ah makna mengumpulkan harta atau memperolehi pahala-pahala daripada ketaatan mereka. Jadi mereka tidak akan rugi sebab mereka buat ini, Allah akan balas besok pahala kepada mereka. Bila dapat pahala jadi apa? Mereka akan turun dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-30 saya baca sambil lalu saja. Kata Allah, liwafiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan, mencukupkan pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala boleh menambahkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan risau, Allah tambah kurnia, kita tak akan hidup susah dalam dunia. Siapa dia? Orang yang baca Quran, juga dia semayang, juga dia infakkan harta dia. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, juga Maha mensyukuri. Jadi ayat ke-29 dan ayat ke-30 ini mudah-mudahan dapat memberikan kita semangat untuk beribadat, dan kemudian kita akan terus istiqamah dalam ibadat kita, supaya kita mendapat satu keuntungan yang sangat besar. Untung yang paling besar sekali ialah bila kita terlepas daripada siksaan api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan oleh Allah di dalam syurga Allah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Jadi saya cukup sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.